Kenapa? Try tu ada. Mu punya ni tak kuat aku internet mu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum tu saya nak tanya, dapat dengar dengan baik tak? Kalau dapat dengar, alhamdulillah. Kita akan mula. Dan insya-Allah pertamanya Ustaz nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga amal ibadat kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ni tak kuat. Jadi insya-Allah alhamdulillah, pada malam ini kita akan membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang telah Tauku Pulau Manis. Ini kitab dia dan kita baca kitab insya-Allah. Dan malam ini mungkin sedikit mukadimah dan nanti kita akan baca pada matan yang pertama. Jadi ya, lain putus-putus sikit, minta maaf. Jadi insya-Allah kita nak minta maaf sebab internet tak berapa kuat, jadi kadang-kadang terputus. Apapun Ustaz alhamdulillah sihat, dan insya-Allah bermula pada malam ini, selagi mana kita berada dalam PKP ataupun di dalam lockdown ini, kita akan terus membaca kitab insya-Allah. Selamat datang daripada Indonesia. Pecinta habaib, masya-Allah. Anak ini bukan habaib, anak ini orang biasa saja. Orang tidak ada ilmu, orang yang masih lagi belajar. Insya-Allah. Baik. Jadi sedikit kita terus sambung kepada tu. Minta maaf lain tak apa baik putus-putus, tapi diharap kepada semua jemaah akan bersama insya-Allah. Seperti biasa, sesiapa yang ingin bersama dengan saya, hendaklah seseorang itu daftar dulu. Pendaftaran dibayar dengan 100 itu 100 selawat. 100 selawat Nabi, dan setiap hari paling kurang 300. Okey, insya-Allah mengenai kitab ini nanti kita akan Ustaz akan share di Facebook insya-Allah. Bukan live tapi dalam post Facebook nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus kepada pengajian kitab kita Hikam Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kata fakir yang menterjemahkan ini kitab Hikam bagi Syekh Imam Tajuddin Abu Fadl Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Athaillah rahimahullahu taala alaihim. Maka fakir yang menterjemahkan ini adalah yang mengalihkan bahasa daripada bahasa Arab, dia terjemah kepada bahasa Melayu ini, iaitu Tauku Pulau Manis daripada Terengganu. Dan bahawasanya telah meminta akan daku setengah daripada saudaraku, yakni kata Syekh Ibnu Athaillah. Katanya Tauku Pulau Manis. Tauku Pulau Manis ini gurunya orang Indonesia. Nama Tauku Pulau Manis itu adalah Syekh Abdul Malik. Jadi di Terengganu ada satu sekolah Syekh Abdul Malik, itu nama Tauku Pulau Manis, satu orang wali Allah di Terengganu, dan salah seorang guru dia adalah di Aceh, Syekh Raub Singkir. Jadi Terengganu ada hubungan dengan Aceh, Indonesia sana. Jadi ini anak murid kepada Syekh Abdul Raub Singkir, yakni yang bernama Syekh Abdul Malik ataupun dikenali dengan Tauku Pulau Manis. Dan beliau menterjemahkan kitab daripada Tajuddin Abu Fadl Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Athaillah rahimahullah taala alaihim, yakni menterjemahkan kitab Hikam ini daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Maknanya. Dan selamat datang daripada Pahang, insya-Allah. Dan di mana sahaja kamu berada. Dan sebenarnya telah meminta akan daku setengah saudaraku yang salih, setengah daripada sahabat-sahabatnya yang dalam belajar lagi berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, bahawa menterjemahkan aku akan dia dengan bahasa Jawi
minta terjemah dengan bahasa Jawi, kerana asal kitab ini adalah kitab bahasa Arab. Jadi bukan semua orang yang pandai bahasa Arab. Maka ketika itu sahabat-sahabatnya meminta agar dia menterjemahkan daripada bahasa Arab kepada Jawi, supaya memberi manfaat akan dia segala orang yang mubtadi. Supaya dapat manfaat kepada orang yang mubtadi lah, orang yang peringkat awal-awal permulaan macam kita, orang yang baru nak belajar, maka minta maknanya tolong terjemahkan supaya dapat memahami yang telah ditulis oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ini. Maka aku perkenankan atas yang demikian itu, yakni aku pun bersetuju. Bila sahabatnya kata Tuanku Pulau Manis, sahabatnya meminta dia terjemah, maka dia pun setuju. Maknanya kemudian dikatakan bahawa aku memperkenankan atas demikian itu dengan sekira-kira dipahamkan Allah Ta'ala akan daku mengikut apa yang Allah Ta'ala beri ilmu kepadanya. Tengok orang alim bercakap, mereka bercakap di dalam keadaan bersifat tawaduk. Ma'al ilma lana illa ma'alam tanah. Kami tidak ada ilmu kecuali apa yang kau ajar pada kami. Katanya Tuanku Pulau Manis ini, aku terjemah mengikut apa yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Maka kita pun begitu. Kita maknanya seseorang itu tidak ada ilmu, tidak ada amal, tidak ada apa-apa kecuali semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan, dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataan kerana aku memasukkan perkataan syarahnya dengan sekadar kifayah, sekadar yang mencukupi. Maka katanya Tuanku Pulau Manis ini daripada kitab Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari yang diterjemahkan itu, maka di sampingnya itu dia masuk sedikit apa yang ia fahami daripada sedikit Allah memberi ilmu pada dia, lalu dia tambah sedikit daripada terjemahan tadi, memasukkan perkataan syarah dia. Dia pun syarah sedikit, sekadar kifayah, sekadar mencukupi katanya. Bagi orang yang mubtadi, bagi orang yang peringkat permulaan, maknanya. Jadi kita buka kitab Jawi, kita tak buka kitab Arab. Hanya kitab Arab ini bersama dengan saya menggunakan kitab Aiqazul Himam. Kitab Arab ada dengan kita sebagai rujukan, tetapi yang kita baca adalah kitab Jawi. Kitab Jawi, kitab Hikam. Kitab Hikam, kitab Jawi. Jadi sekarang ini katanya kitab Jawi ini adalah kitab yang terjemah daripada kitab asal dia, iaitu kitab Hikam tadi. Baik. Kemudian dikatakan bahawa orang yang maka mengetahui akan dia dan bahawasanya kupohonkan Allah Ta'ala akan sempurnanya, maka dia mohon pada Allah agar Allah Ta'ala menyempurnakan dia dapat menterjemahkan segala kitab ini, segala apa yang ada dalam kitab Hikam Ibn Athaillah. Dia mohon kepada Allah Ta'ala. Maka begitulah guru saya ketika mana nak mengajar kitab Hikam, maka beliau berkata, beliau sembahyang hajat, sembahyang sunat taubat, berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi saya pun mengambil jalan untuk membaca kitab Hikam. Saya mengambil jalan dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz nak baca kitab Hikam, Ustaz banyak selawat? Kerana sesungguhnya ulama-ulama mengakui maknanya sesiapa yang memperbanyakkan selawat, maka selawat itu menepati gurunya. Dengan selawat itu insya-Allah Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita. Baik, dan bukan bermakna saya, tetapi untuk pengetahuan kepada jamaah sekalian, untuk pengetahuan, saya dulu menadah kitab Hikam ini, ingat-ingat lebih kurang 2 tahun jugalah, maknanya dengan Tuan Guru Haji Abdullah di Kemaman, kuliah subuh masa ketika itu, dan juga saya juga ada bersuluk dengan Tuanku Ibrahim, dan di dalam suluk itu membaca kitab Hikam. Kemudian beliau menyuruh agar, yakni Tuanku Ibrahim menyuruh agar membacanya. Sebenarnya sebelum Tuanku Ibrahim itu kita sudah belajar dengan Tuan Guru Haji Abdullah. Baik, maka dikatakan bahawa
Dimohon kepada Allah, kata pengarang ini, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnanya dan akan beroleh manfaat bagi segala orang yang talib akan dia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Katanya supaya dapat manfaat orang yang mencari kebahagiaan, kebaikan dunia dan juga kebahagiaan akhirat dengan berkat Sayyidul Mursalin, dengan berkat segala rasul-rasul. Kita hanya keberkat. Jadi dengan maknanya kita menumpang dengan ataupun bermakna maka kita bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikatakan bahawa itu jalan untuk kita mendapat pertolongan Allah. Wa alihi, dan keluarga Nabi, wa sahbihi, sahabatnya ajma'in sekaliannya. Okey, baik, ini secara ringkas, dan terus kita pergi kepada matan yang pertama. Kata Syekh radhiyallahu anhu, yakni kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, ni matan dia, min alamatil i'timadi 'ala al-amal, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanu raja'i 'inda al-wujudi zalal, 'inda al-wujudi zalali. Artinya, daripada alamah orang yang berjabat atas amal itu. Apa makna berjabat? Bergantung, berpegang. Daripada tanda orang yang bergantung dengan amal itu nuqsanu rajab, kurang harapnya, inda wujudi zalal, kurang harapnya tak kala diperolehi kesalahan. Sampai situ. Apa maksud dia? Dia kata di antara tanda seorang itu bergantung dengan amal, kurang harapnya apabila dia melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya minta maaf, line selalu putus, mungkin internet Ustaz agak lambat sikit, tapi diharap kepada semua para jemaah, para sahabat dapat bersama, dapat bersabar dalam pengajian ilmu ini. Maka kita sambung bergantung. Di antara tanda orang yang bergantung dengan amal itu adalah tanda dia bergantung dengan amal itu adalah kurang harapnya tak kala diperolehi kesalahan. Kenapa dikatakan demikian? Kerana sesungguhnya kita ini tidak dibenarkan hati kita bergantung kepada amal, tetapi kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bergantung pada amal adalah melihat amal, sehingga satu orang sahabat diberitahu kepada oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan bahawa seseorang itu masuk syurga bukan kerana amalnya. Kalau begitu, masuk syurga dengan apa? Masuk syurga dengan rahmat Allah. Maka dia bertanya, adakah engkau begitu? Rasulullah mengatakan seorang itu tidak masuk syurga dengan amal, tapi dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk kamu ke tak masuk syurga dengan amal disebabkan amal? Katanya, ya. Katanya Rasulullah, kecuali orang itu masuk syurga apabila Allah memberi rahmat kepada Allah Ta'ala. Maka di sini mengatakan bahawa seseorang yang masuk syurga itu adalah dengan sebab rahmat Allah. Hanya kena dipahami, untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala itu seseorang itu kena beramal. Tetapi bergantung dengan amal semata-mata sehingga melihat kepada amal itu, maka tak kala diperolehi kesalahan, yakni kurang harapnya tak kala maksiat. Apabila seseorang itu melakukan maksiat, bila amal kita ini ada dua, satu dipanggil taat, satu dipanggil maksiat. Kalau seorang itu dia buat maksiat, bermakna dia tidak melakukan taat. Dan ketika mana dia buat taat, dia tidak melakukan maksiat. Maka taat adalah amalan anggota ataupun amalan jasad dan hati yang membawa kepada keredaan Allah. Amalan jasad dan hati yang membawa kepada keredaan Allah itu dipanggil taat. Maksiat adalah amalan jasad dan hati yang membawa kepada kemurkaan Allah. Maka itu dipanggil maksiat.
Dan kita, maknanya kita ini dalam kehidupan kita tak dapat lari daripada 4 perkara. Sama ada yang pertama taat, yang kedua maksiat, yang ketiga nikmat, yang keempat meninggal zikir. Ingat para jemaah, kita tidak boleh meninggalkan zikir setiap hari. Zikirlah kita, sama ada istighfar, salawat, la ilaha illallah. Satu hari tinggal kita zikir. Bila tinggal zikir, semangat kita untuk beribadat sudah hilang. Kita sudah tidak lemah semangat. Satu. Yang kedua, harapan kita, harap kepada Allah Ta'ala juga semakin kurang. Harap kepada Allah Ta'ala akhirnya membawa kepada buruk sangka kepada Allah. Macam mana jatuh buruk sangka? Yakni apabila dia jatuh kepada maksiat, dia jatuh kepada maksiat, maka dia pun mengatakan bahawa saya ni tidak ada jalan nak jadi orang baik. Saya ini memang Allah tak ampun dan dosa saya. Ini tanda orang itu bergantung dengan amal. Maka dikatakan bahawa kurang harapnya tak kala bermaksiat dan sempurna harapnya tak kala taat. Ataupun sebaliknya, yang tadi dia jatuh maksiat, bila dia jatuh maksiat, dia kata Allah tak ampun dah dosa dia, saya ini jahat, Allah Ta'ala ini, maka dia buruk sangka. Kemudian dia pun dalam waktu yang sama, dia dah putus harap dengan Allah. Wala tai'asu min rauhillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Ingat para jemaah, manusia walau sejahat macam mana pun, selagi mana dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia kembali kepada Allah dengan sebenar-benar, Allah menerimanya. Maka tak boleh satu orang itu ataupun seorang itu dia beramal, tiba-tiba dia jatuh kepada maksiat, lalulah dia pun lemah, putus harapannya kepada Allah Ta'ala. Bermakna selama ini dia beramal, dia bergantung kepada amal sahaja. Dia melihat sabit amal dia lah dia akan jadi baik, sabit ni lah maknanya. Kemudian mula dia buruk sangka pada Allah. Ini ketika mana jatuh maksiat. Ketika mana dia jatuh maksiat, ketika mana dia melakukan taat, melakukan taat dan tak kala taat, dan sempurna harapnya tak kala taat. Ketika mana dia melakukan taat, dia bangun sembahyang malam, contohnya dia pun baca Quran, dia pun berzikir, maka ketika itu dia pun merasakan bahawa dia benar-benar mengharap, betul-betul berharap dia akan jadi ahli syurga, dia adalah orang yang taat kepada Allah. Ketika itu hilang sifat takut dia kepada Allah. Dia rasa sudah selamat, dia rasa sudah lepas, dia rasa sudah baik. Hilang rasa takut dia kepada Allah. Maknanya maka ini orang yang bergantung kepada amal, orang yang melihat kepada amalnya. Dan yang demikian itu hal orang yang jahil, katanya pengarang kitab kita. Itu ada orang yang jahil. Macam mana orang jahil, kata pengarang kitab kita, kalau dia jatuh maksiat, dia pun malas, tak semangat lalu nak beribadat. Maknanya dia pun malas nak beribadat kepada Allah bila mana dia jatuh maksiat. Ataupun ketika mana dia buat taat, dia merasa dia sudah soleh. Maka kata pengarang kitab kita, itu adalah sifat orang yang jahil. Hal segala orang yang jahil, yang menilik pada dirinya amal kerana memandang semata-mata kepada amal. Dan orang yang arif itu, ini orang yang sebenarnya. Yang sebenar macam mana? Orang yang arif itu tiada sekali-kali menilik bagi dirinya amal. Orang yang benar-benar mengenal Allah, dia tidak melihat pada amalnya. Bagi dia beramal banyak, dia tetap juga maknanya hati bergantung pada Allah, rasa takut kepada Allah. Kalau dia jatuh sikit lalai kepada Allah Ta'ala, dia pun maknanya harap dia kepada Allah tetap ada, harap takut dia kepada Allah ada. Harap dan takut tidak hilang. Kita buat amal ibadat banyak,
harap tinggi, takut tak ada rasa takut dah, berasa ahli syurga teruslah. Maka ini kata pengarang kitab kita, itu makna hal orang yang jahil. Kerana apa? Kerana memandang kepada amal, merasa sudah baik, maka merasa amal itulah yang menyamar, boleh maknanya dengan sabit amal lah dia tadi boleh menyebabkan dia ini masuk syurga. Dan ketika mana saja dia melakukan maksiat, lalulah dia ini putus harapan, lemah semangat, ataupun berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adalah hal manusia itu tiga. Ada tiga bahagi keadaan manusia itu. Hal manusia itu dalam beramal ada tiga. Pertama, yang berjabat atas amal. Apa makna berjabat? Yang ini bergantung kepada amal. Seorang yang, maka perbuatan amal manusia itu ada tiga. Yang pertama, bergantung kepada amal. Yang bergantung kepada amal. Ustaz minta maaf sikit, line putus-putus ini. InsyaAllah besok mungkin baik sikit. Baik. Maka yang pertama, dia kata manusia ini ada tiga. Hal manusia itu ada tiga bahagi. Yang pertama, yang berjabat atas amal. Apa maksud berjabat? Yang ini bergantung pada amal. Bergantung kepada amal. Tandanya, minta maaf putus sama lain, tak apa, insyaAllah esok mulai lah, insyaAllah. Kurang harapnya kepada Allah tak kala tiada hasil yang dimasukkan. Yang ni kurang harap kepada Allah tak kala tidak mencapai apa yang dia hajati, tidak mencapai apa yang dia khendaki. Okey, baik, dia nak bangun malam, dia nak berzikir. Dia nak bangun malam, dia nak berzikir. Bila nak bangun malam, dia nak berzikir, tiba-tiba tak terbangun malam, zikir pun tak buat, malam pun tak bangun. Maka ketika itu dia pun rasa putus harapan, kurang harap dah, tak semangat dah, tidak bersemangat. Dan dia hanya dikatakan bahawa dia hanya melihat kepada amalnya. Apabila amal yang dikhendaki tidak tercapai, maka dia putus harapan dia dengan Allah Ta'ala, maka lemah semangat dia. Lalulah ketika itu dia putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada para jemaah, minta maaf banyak-banyak, line selalu terputus. Dan di Batu Buruk kadang hujan ni sekarang ni mungkin kerana hujan line kita terputus-putus. Maka Allah Ta'ala berfirman, wal tanzum nafsum, maka kamu lihat. Minta maaf jemaah tersekat-sekat. Minta maaf banyak, line internet tak berapa kuat, hujan. Terima kasih masih lagi bersama Ustaz. Walaupun line putus-putus, kita pun nak hurai pun jadi terputus-putus juga kita. Boleh tu bayu. Baik. Minta maaf, hujan lebat. Jadi hujan lebat, mana putus-putus ini putus. Jadi nak hurai pun terputus-putus juga huraian ni. Okey, baik, kita tengok. Okey, yang pertama, manusia itu dia bergantung amal. Macam mana dia bergantung dengan amal? Begini maknanya. Baik, Ustaz teruskan. Begini, apabila seseorang itu apabila seseorang itu apa yang dia khendaki itu tidak tercapai, dia nak bangun malam tak tercapai, dia nak baca Quran tak tercapai, pergantungan dia dengan Allah Ta'ala jadi kurang, semangat dia untuk beribadat jadi lemah. Kenapa? Apabila apa yang dia nak tercapai, contoh dia nak bangun malam dia tak tercapai, nak berzikir tak tercapai, tak boleh. Bila nak bangun malam tiba-tiba tak terkejut dia bangun malam. Maka ketika itu orang yang ada anggapan macam itu, dia sebenarnya orang itu masih lagi bergantung dengan amal. Itu adalah hal keadaan orang yang tidak memahami perjalanan ibadat kepada Allah.
Jadi begini, jalan dia kita yang pada Allah Ta'ala baik. Sama ada antum meninggal tidak mampu beribadat, tak mampu nak bangun malam ke, tak mampu nak baca Quran ke, masa kita itu semangat kamu, pergantungan hati kamu tetap kuat kepada hari ini kamu tak mampu lagi bangsa. Semangat kamu semangat kamu untuk menjadi orang yang soleh itu mesti kena ada pergantungan Allah. Tetap kuat pergantungan kamu kepada Allah Ta'ala. Maka ini jalan, maknanya seseorang itu jalan, maknanya seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pernah satu ketika dahulu, ketika mana saya bersama dengan guru saya, maka kita pernah mengadu pada guru kita tentang lemah kita beribadat, zikir kita macam mana, lemah beribadat, berzikir pada Allah. Kata guru saya, dia mengatakan bahawa kamu jangan duduk sibuk dengan memikirkan apa yang kamu zikir, kamu nak apa-apa, tujuan-tujuan zikir, tetapi kamu sudah boleh bersyukur kepada Allah kerana Allah memberi kamu zikir kepadanya. Jadi dalam keadaan macam itu, kita disuruh apabila sahaja kita nak berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang disuruh kita ini berjalan. Sama ada kita berjaya tidak berjaya, kita kena teruskan berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apabila sahaja kita tak tercapai lagi kehendak kita, seperti apa kita tak tercapai lagi untuk bangun sembahyang malam, tidak tercapai lagi untuk kita nak istiqamah di dalam amal. Ramai mana orang tak berjaya lagi istiqamah dalam amal, tetapi dalam keadaan dia tidak berjaya istiqamah dalam amal, dia sudah meninggalkan amal. Maka ini adalah salah adabnya dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi di sini dipahami bahawa jangan kamu ini berputus asa dan terus berjalan kepada Allah Ta'ala. Sama ada ketika mana kamu hati kamu tetap takut kepada Allah Ta'ala, ketika mana kamu semangat untuk melakukan amal ibadat, harapan kamu tetap ada dan takut kamu kepada Allah tetap ada. Takut dan harap mesti ada di dalam hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama, bergantung dengan amal. Dan minta maaf lain selalu putus-putus ini. InsyaAllah Ustaz mengharapkan kalau boleh masih lagi bersama dengan baik. Boleh sambung ni? Boleh di luar rumah ini hujan lebat sikit. Di luar rumah hujan agak lebat. Okey, baik, kita pergi yang kedua. Yang pertama adalah orang itu bila buat maksiat, lemah semangat, tak beribadat, hilang istiqamah, dan ketika buat taat lalu memandang amal, memandang sehingga merasa dirinya soleh. Ketika mana dia buat amal, rasa dirinya sudah soleh dah, tapi ketika jatuh maksiat, semangat dia untuk berjabat atas anugerah Allah Ta'ala. Yang kedua, berpegang kepada anugerah dan kurniaan Allah. Maknanya berpegang dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alamat dia ini, rujuk dia kepada Allah di dalam kesukaan dan dalam kesakitan. Jadi yang kedua, orang yang beramal ini dia mengharap kepada kurniaan Allah, kelebihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah memberi dia amal, dia bersyukur, alhamdulillah, dia kata dapat amal. Tetapi ketika mana sahaja dia jatuh kepada maksiat, berduka cita, dan dia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ini orang yang bergantung dengan anugerah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, maknanya jadi rujuk dalam dia buat taat ataupun buat maksiat dia kembali kepada Allah. Ini orang yang kedua. Orang yang golongan yang kedua, dia bergantung kepada anugerah Allah Ta'ala, dan tak kala suka dengan mengatakan alhamdulillah, dan tak kala saja dia mendapat taat, dia suka, dia akan menyebut alhamdulillah, dia merasa gembira, alhamdulillah.
dan dia bersyukur kepada Allah, dan tak kala saja dia ini mendapat duka seperti dia jatuh kepada maksiat, dia minta berlindung dan minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita sekarang ni, mungkin kita nak bagi tahu, ada mungkin apa dia ni berlaku di kalangan kita mungkin yang berusaha ingin menjadi taat tapi masih lagi duduk dalam maksiat. Maksiat itu tak dapat berpisah dirinya. Seseorang yang tidak dapat berpisah dirinya dengan maksiat, dia tidak boleh maknanya meninggal. Taat dia kena buat, maknanya walaupun dia duduk dalam maksiat, dia kena taat, dia tidak boleh tinggalkan. Dan ketika mana dia jatuh kepada maksiat, dia mohon pada Allah, pergantungan dia tetap Allah Ta'ala. Maknanya ini yang keduanya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang ada pada kamu daripada nikmat Allah, maka itu datang daripada Allah. Summa idza massakumud duru wa ilaihi taj'arun. Dan apabila ditimpa kepadanya kemudaratan ataupun ditimpa kesusahan bagi dirinya, Subhanahu Wa Ta'ala, dia beramal bergantung kepada anugerah Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia sudah yang malam, aku dah soleh, maknanya ini golongan pertama. Tapi golongan yang kedua, bila dia buat amal soleh, dia tahu buat amal soleh ni ada bukan kerana dia soleh, tapi kerana Allah tolong dia. Maknanya dia Allah tolong dia, Allah beri dia bangga. Alhamdulillah, dia kata, ya Allah, aku bersyukur padamu kerana engkau beri kepada aku kekuatan untuk bangun sembahyang malam. Tetapi ketika mana dia jatuh maksiat, tiba-tiba dia jatuh maksiat, contohnya apa, jatuh dia minum arak, makna jatuh minum arak, lepas tu jatuh dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini golongan yang kedua, golongan sesoleh. Bila buat makna golongan yang kedua, bila dia buat taat, dia merasa bersyukur, dan bila dia jatuh kepada maksiat, lalu dia minta tolong, ya Allah, ampunlah dosa aku, tolonglah aku dapat keluar daripada maksiat ini. Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu, ini golongan kedua. Maknanya, jadi dalam keadaan itu ada dua golongan. Golongan yang ketiga pula, inilah golongan yang terbaik. Inilah yang ketiga, iaitu yang ketiga yang berjabat atas bahagian yang telah dahulu. Yang dahulu itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni bergantung kepada ketetapan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, bergantung kepada takdir yang terdahulu yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Dan alamatnya itu, tandanya itu, tiada gundah kerana ketiadaan sebab. Maknanya yang ketiga, hati seseorang itu tidak maknanya hati seseorang itu hati seseorang itu dia tidak bersedih, ataupun maknanya tidak bersedih dengan sesuatu yang dia tidak capai, tetapi dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan bahawa kerana ketiadaan sebab, maka tiadalah bertambah harapnya kerana sesuatu. Kerana dikatakan tiadalah bertambah harapnya kerana sesuatu, dan tiada kurang harapnya kerana sesuatu. Jadi ini adalah orang yang ketiga, harap dia dan juga takut dia dan juga harap bersamaan. Takut dia kepada Allah dan tidak hilang dalam dirinya. Ketika mana dia buat taat, dia tetap takut kepada Allah, walaupun dia buat taat kepada Allah Ta'ala.
Dan ketika mana dia maknanya dia lalai kepada Allah Ta'ala, dia tidak berputus asa, dia harap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini golongan yang ketiga, yakni di dalam hatinya rasa takut dan rasa harap tetap ada. Sama maknanya dalam hati seseorang tadi. Dan dikatakan dan jikalau ditimbang harapnya, dikatakan bahawa kalaulah dilihat kepada rasa takut dan juga rasa harapnya, maka bersamaan saja dalam hatinya. Dalam hatinya harap dan tidak. Sebab itu orang-orang soleh walaupun mereka melakukan ketaatan yang banyak, tapi mereka banyak menangis. Kenapa mereka banyak menangis sedangkan mereka dah banyak taat kepada Allah? Kerana di dalam hatinya takut tidak hilang, walaupun dia sudah melakukan ketaatan kepada Allah. Apa yang berlaku kepada kita bila kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah, kita merasakan bahawa kita sudah soleh, kita sudah selamat, kita sudah baik. Inilah katanya ahwal orang-orang yang jahil dalam perjalanan kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita. Lalu dikatakan bahawa maknanya bersamaan takut di dalam hatinya dan di dalam ahwalnya, tetapi adalah ia sentiasa suka. Maka dia duduk dalam keadaan suka, yakni dalam keadaan dia ini tidak menunjukkan zahirnya menunjukkan kepada suka rada kepada Allah. Sifat orang yang beriman ini, sebab apabila dia ditimpa satu nikmat dia bersyukur, dan apabila ditimpa musibah dia tetap sabar. Jadi dikatakan bersamaan sahaja, tapi kebanyakan dia ini maknanya dia sentiasa berasa gembira. Nampak gembira sahaja, sedangkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah ada. Sebab tu kita tengok orang-orang yang soleh, di luar zahirnya itu, di luarnya gembira, di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Takutnya pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang yang tidak soleh macam kita, luar je kita cerita tentang azab neraka semua, takut luar, tapi dalam hati tak takut. Begitulah orang kadang-kadang buat maksiat, dia hati tidak takut. Jadi inilah keadaan kita yang jahil dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi ditunjuk dalam keadaan apabila sahaja dia melakukan taat, perasaan takut dia kepada Allah tetap ada. Dan kata setengah orang yang muhakkik radhiyallahu anhu, barang siapa sampai kepada hakikat Islam, maka tiadalah kuasa ia berhenti atas amal. Maknanya sesiapa yang sampai kepada Islam, hakikat Islam, maka dia terus kepada amal. Apabila seorang itu sampai pada hakikat Islam, kerana sesungguhnya kita ini dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, bentuk amal kita ada tiga, kata Syekh Ibn Athaillah. Yang pertama dipanggil syariat, yang kedua dipanggil tarikah, yang ketiga dipanggil hakikat. Apakah syariat itu? Syariat itu adalah syariat itu tiga. Maknanya bentuk amal kita kepada Allah ini ada tiga. Yang pertama dipanggil amal syariat, yang kedua dipanggil amal tarikah, yang ketiga dipanggil amal hakikat. Adapun amal syariat itu adalah amal yang mengelokkan, amal yang mengelokkan anggota. Amal yang mengelokkan anggota itu amal syariat. Elok anggota macam mana? Iaitu mengelokkan lidah kita, mata kita, telinga kita, tangan dan juga kaki. Lidah supaya dengan amal syariat itu lidah tidak bercakap dengan perkara yang membawa dosa, maknanya. Dan amal syariat itu ialah menjaga mata daripada melihat benda yang haram, telinga daripada mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah, begitu juga tangan mengambil hak orang, menyentuh yang diharamkan, begitu juga kaki pergi ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Maka amal syariat inilah yang mengelokkan anggota jasad. Ini dipanggil Islam, yang merujuk kepada amal zahiriyah. Amal yang kedua dipanggil tarikah. Tarikah.
kalau seandainya ada kita banyak putus-putus, mungkin ustaz akan berhenti awal sikit dan mungkin besok kita ulang balik sedikit. Apa dia yang tersekat. Mungkin di kalangan kita ada yang kata tak boleh nak tumpu kerana putus-putus, dan itu ustaz minta maaf banyak-banyak maknanya. Tapi kalau katakan bahawa maknanya boleh diteruskan, kita akan teruskan. Kalau perlu ambil semula dalam matan yang pertama ini, kita boleh ulang balik, tengoklah keadaannya. Ataupun kita akan buat kesimpulan macam mana supaya dapat memahami. Baik, yang ketiganya ialah amal hakikat. Amal hakikat. Jadi manusia yang beramal itu ini manusia yang beramal ada tiga. Yang pertama, selalu bergantung pada amal. Yang kedua, bergantung kepada pemberian Allah. Yang ketiga, bergantung kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bergantung dengan amal ini, dia hanya melihat pada amal. Kalau amalnya soleh, kalau amalnya bersoleh, dia jadi semangat beribadat. Tapi bila amal jatuh kepada maksiat, maka lemah semangat dia dengan Allah. Ini orang yang bergantung. Dikatakan orang ini salah adab dia dalam perjalanan kepada Allah. Yang kedua, dia tidak melihat lagi pada amal, tapi melihat pada anugerah Allah. Dan apabila sahaja dia melakukan taat, dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada Allah, dan dia melihat Allah telah memberi dia ini amal. Memberi amal tadi, maka dia bersyukur. Dan apabila sahaja dia jatuh kepada maksiat, dia cepat-cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Ini amal orang yang kedua dalam melakukan amal. Orang yang ketiga dalam melakukan amal ini, dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berserah kepada Allah Taala ketika mana sahaja dia melakukan taat, hatinya tetap takut kepada Allah walaupun dia melakukan taat. Dan kalau mana dia ini tergelincir, maka harapan dia mengharap Allah Ta'ala tidak hilang seperti biasa, maka tidak putus asa dia dalam melakukan amal ibadat. Golongan tiga orang. Jadi yang pertama lah tadi yang dikatakan bergantung dengan amal, yakni melihat amal saja. Dia jadi semangat amal dia bila sudah beramal, merasa dirinya soleh, maka ini orang yang bergantung dengan amal. Bergantung dengan amal ini dikatakan adalah orang yang jahil dalam perjalanan ini kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimana bentuk amalan? Bentuk amalan ada tiga. Yang pertama dia panggil amalan syariat. Amalan syariat ini adalah amal yang mengelokkan anggota. Jadi menjaga syariat itu untuk jaga kita maknanya amal tadi untuk mengelokkan anggota kita, yakni mengelokkan lidah kita supaya bercakap yang baik, mata, telinga, tangan, kaki dan seumpamanya. Yang kedua, amal tarekah. Amal tarekah pula ini mengelokkan hati. Amal tarekah mengelokkan hati, yakni supaya hati kita jauh daripada ujub, takabur, hasad, dengki. Maka ini amal tarekah. Kalau syariat saja dia hanya elok zahir saja. Tapi kalau elok zahir dia tu, batin dia tu mungkin boleh jadi masih lagi takabur, ujub dan sebagainya. Maka diperlukan amal tarekah. Amal tarekah ini lah mengelokkan hati. Ini dipanggil iman. Mengelokkan hati. Dan yang ketiga dia panggil amal hakikah, amal hakikat. Hakikah iaitu mengelokkan roh kita. Mengelokkan roh kita, yakni dipanggil ihsan. Tengok ihsan. Jadi begitu iman, syariat mengelokkan jasad. Syariat mengelokkan jasad, tarekah mengelokkan hati, adapun hakikat mengelokkan akan roh kita. Dah jalan syariat macam mana? Jalan syariat ada tiga. Jalan syariat ada tiga. Yang pertama, jalan taubat. Jalan taubat. Jalan taubat. Kerana kita kena bertaubat. Di antara kita kena bertaubat kerana pergantungan kita dalam beramal mengikut dalam kita beramal, kita hanya melihat pada amal. Maknanya dalam keadaan kita melihat mana kita bergantung pada amal, melihat amal kita. Bila kita buat amal soleh, kita sudah merasa kita ini sudah baik, kita sudah ada sifat sombong dalam amal contohnya. Jadi itu maknanya salah adab dia dalam perjalanan dia kepada Allah Ta'ala. Maka yang pertama, jalan syariat itu ada tiga. Yang pertama, jalan taubat kepada Allah.
Kenapa jalan taubat? Kerana jalan yang melalui jalan kepada Allah. Taubat itu adalah membersihkan hati, membersihkan maknanya hati daripada penyakit-penyakit. Tidak melalui jalan tarekah. Sesiapa yang menolak tarekah, bagaimana dia boleh membersihkan hati? Sedangkan tarekah itulah jalan membersihkan hati. Membersihkan hati. Maka jalan syariat ini tiga. Yang pertama jalan taubat. Yang kedua jalan takwa kepada Allah. Setelah dia bertaubat, pastikan taubat yang dia lalui, jalan taubat itu mendatangkan takwa kepada Allah. Mana-mana orang yang bertaubat, mana-mana orang yang bertaubat kepada Allah tetapi taubat dia tadi tidak mencapai kepada takwa, bermakna tidak lagi maknanya melalui jalan syariat. Jadi jalan syariat itu taubat. Yang pertama taubat, yang kedua takwa kepada Allah, iaitu taubat sehingga mencapai takwa kepada Allah, yang ketiga istiqamah di dalam amal. Jalan syariat itu tiga: taubat, takwa, istiqamah. Adapun jalan tarekah itu ada tiga. Yang pertama ikhlas. Jalan tarekah itu untuk mendatangkan ikhlas dalam hati. Untuk mendatangkan ikhlas dalam hati. Yang kedua iaitu tamakninah, dalam untuk mendatangkan ketenangan dalam hati. Kerana ruh yang tenang itu ruh yang sampai kepada Allah. Yang ketiga sidik, benar dalam perkataan, dalam perbuatan. Ini jalan tarekah. Adapun jalan hakikat adalah melalui muraqabah. Jalan hakikat, jalan muraqabah, yakni merasa kita diperhatikan oleh Allah di mana saja kita berada. Dan yang kedua, yang pertama jalan muraqabah, yang kedua jalan musyahadah, yakni seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini jalan dia. Jalan syariat, hak tarekah dan juga hakikat. Maknanya. Jadi maknanya seseorang itu kena melalui lah. Walau susah kita nak jalan ikhlas ini susah, tapi kena lalui. Kenapa kadang-kadang seseorang itu kadang-kadang dalam perjalanan dia tidak berjaya untuk mencapai tadi, kerana kadang-kadang perjalanan dia itu dia kena bersihkan dulu. Apa dia? Membersihkan dirinya daripada bergantung dengan amal, melihat bahawa kepada amal. Sekarang ini kaedah kita, walau kita buat amal ibadat banyak macam mana, kita jangan menyangka bahawa diri kita sudah soleh. Kerana mungkin kita merasa diri kita sebab soleh sebab kita melihat kepada amal kita yang banyak. Amal kita yang banyak. Jadi sebenarnya ketika mana seseorang itu beramal kepada Allah Ta'ala, jangan melihat kepada dia sudah beramal. Amal yang dia lakukan itu hendak dia menjalani jalan syukur. Dia ini duduk di dalam kalimah la haula wala quwwata. La haula wala, kamu tidak ada daya, tidak ada upaya. Kamu bermakna kamu tidak ada kemampuan untuk melakukan taat, kamu tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat. Tetapi yang membolehkan kamu melakukan taat itu dan juga meninggalkan maksiat adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan sebab amal kamu, tetapi dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa dan kata setengah mereka itu ada, dan kata setengah orang yang muhaqqiq radhiyallahu anhu, barang siapa sampai kepada hakikat Islam, orang yang sudah sampai pada hakikat Islam, maknanya dia sudah memenuhi syariat dia.
Dia sudah syariat, dia sudah dapat mengelokkan anggota dia. Ini maknanya memenuhi hakikat Islam. Dia sudah dapat membersihkan anggotanya. Tangan, mata, kaki, telinga, semua sudah dapat bersih. Dari segi mata dia dapat jaga, sudah bersih, maka tiada kuasa ia berhenti daripada amal. Maka sudah apabila dia sudah berjaya mengelokkan yang zahir jasad, mata dapat jaga, telinga dapat jaga, lidah dapat jaga, banyak dia dapat jaga. Bila dia dapat jaga tadi, maka dia dapat elokkan anggota dia. Maka bila bermakna tiadalah kuasa ia berhenti dari amal, dia akan terus dalam beramal. Allah pemudahkan amal dia. Di sini kita dapat faham kenapa seseorang itu berat dalam amal, kerana dia tidak berjaya lagi membersihkan anggota dia. Dia tidak berjaya lagi membersihkan anggotanya. Boleh jadi berat kamu beribadat itu kerana lidah kamu. Boleh jadi. Sebab itu ketika mana satu orang bertanya kepada Imam Hasanul Basri, ya Imam Hasanul Basri, kenapa saya tidak mampu bangun pada waktu malam? Imam Hasanul Basri mengatakan bahawa dosa-dosa kamu di siang hari menyebabkan kamu tak mampu beribadat pada malam hari. Maknanya apa? Maknanya kamu belum lagi mencapai hakikat Islam. Kerana hakikat Islam itu membersihkan anggota-anggota kamu. Jadi tetapi seandainya kamu berjaya, orang yang berjaya membersihkan anggota dia yang zahir tadi, yang zahir mata, tangan dan seumpamanya, dia akan diberi oleh Allah mudah dalam amal. Maka dia boleh sembahyang, amal dia mudah. Maknanya yakni orang yang sudah mencapai hakikat syariat dengan membersihkan amal, membersihkan anggotanya, Allah kurniakan dia akan istiqamah. Dan barang siapa yang mencapai hakikat iman, yakni dengan membersihkan hati, apa dia? Hakikat iman itu orang yang mencapai ikhlas, benar dan juga tamakninah, tenang. Maka tiada kuasa ia berpaling daripada amal. Sekali orang yang sudah mencapai ikhlas, dia tidak akan meninggalkan amal. Allah pelihara dia. Maknanya bila mana dia sudah mencapai ikhlas, dia akan amal. Dan orang yang sudah mencapai ikhlas, benar, tamakninah, tenang, dia tidak akan meninggalkan lagi amal. Sebab tu orang ikhlas, orang yang ikhlas amalnya itu, Allah memberi dia istiqamah, dan Allah Ta'ala beri dia ini. Dan barang siapa yang sampai kepada hakikat ihsan, dia sampai kepada hakikat ihsan, yakni orang yang dapat mengelokkan roh dia, rohnya hanya memandang Allah Ta'ala sahaja, dan sentiasa merasa bahawa dia diperhatikan oleh Allah Ta'ala, muraqabah, maka tiada kuasa dia berpaling kepada seorang yang lain daripada Allah. Maknanya orang yang mencapai kepada hakikat capai kepada hakikat ihsan, hatinya maknanya kamu beribadat seolah-olah melihat Allah. Baik, manusia ini dalam berjalan kepada Allah, dia ada beberapa keadaan. Ada yang keadaan dia hanya melihat kepada zahir amal, melihat pada zahir, maknanya dia tu beramal, tetapi hatinya kosong. Terus beramal. Ini yang pertama. Beramal tapi hatinya kosong, dan dia melihat pada amal. Aku sudah soleh, aku sudah bagus, tapi sebenarnya hatinya kosong daripada mengerti. Ini yang sangat bahaya. Kena perbaiki orang keadaan kita macam ini kan. Maka macam mana cara dia? Cara dia hendaklah kamu bersihkan anggota kamu. Jaga anggota kamu, jaga tangan, kaki, lidah, mata, jaga. Tak berjaya kita nak jaga mata, tak berjaya jaga lidah. Kenapa tak berjaya? Kamu kena lalu jalan apa? Jalan taubat. Kita kena taubat pada Allah supaya hati kita bersih. Bila sudah melalui jalan taubat, selepas kamu melalui jalan taubat, kamu akan ringan amal. Orang yang sudah bertaubat, ringan amal dia. Sudah amal ringan, dia pun buat sembahyang ibadah.
ketika mana dia beribadat banyak, mari timbul di dalam hatinya dia sudah soleh. Dia sudah soleh. Dia timbul dalam hati. Bila sama hatinya sudah soleh, bermakna dia kena penyakit ujub. Dia kena penyakit ujub, bermakna dia tidak lagi mengenal dirinya. Dia masih lagi bergantung dengan amal dia. Amal. Maka dia kena bersihkan hati dia. Bersihkan hati dia, itu jalan tariqah. Jalan tariqah. Baik. Ada Imam Al-Ghazali pula menyatakan bahawa jalan syariat, jalan ini ada 3. Jalan yang pertama dikatakan jalan ilmu. Jalan ilmu. Kita nak taubat dengan ilmu. Yang ilmu. Lepas ada ilmu, kita beramal dengan ilmu. Ilmu amal. Lepas tu pergi jalan taubat. Ini jalan pertama untuk pembersihan hati. Yang kedua, jalan adalah jalan mujahadah. Kurangkan makan, kurangkan minum, untuk mencapai kita ini pembersihan hati, supaya kita ini mencapai ketenangan benar dalam perbuatan, untuk mencapai ikhlas. Dan yang ketiga, yakni dengan melalui amal zikir dan dibimbing oleh guru mursyid untuk mencapai hakikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ketahui olehmu bahawasanya adab kepada orang yang ahli tarik ini, orang ahli tarikat, di dalam suatu waktu ada adab syariat, dalam adab hakikat ada adab syariat, dalam satu waktu ada adab khidmat. Khidmat ni adab ibadat, dalam melakukan ibadat, dan satu waktu ada, iaitu adab kita dengan Allah Ta'ala. Minta maaf lain putus-putus ni, maknanya. Maka apa adab syariat itu? Adab syariat itu iaitu berdiri kepada segala tandanya, yakni melihat kepada tanda zahirnya, dan iaitu permulaan. Permulaan kita ketika mana sahaja kita nak melalui jalan kepada Allah, kita kena kepada pada syariat. Katanya satu kiai, dia mengatakan bahawa tinggalnya jalan syariat, melalui jalan syariat yang pertama, tinggalkan benda-benda yang melibatkan dosa-dosa besar. Tinggalkan riba, tinggalkan riba, tinggalkan benda-benda yang melibatkan dosa besar, tinggalkan zina, tinggalkan minum arak, tinggalkan riba, tinggalkan derhaka pada ibu bapa, daripada derhaka kepada taat. Ini syariat. Jaga yang asal dahulu. Meninggalkan perkara-perkara yang zahir dahulu. Kalaulah kita masih lagi duduk dalam riba contohnya, maka zikir-zikir kita tidak akan dapat memberi kesan kepada kita. Maka dikatakan bahawa dan iaitu permulaan bagi segala orang yang menjalani jalan kepada Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala. Jalan yang pertama melalui jalan kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan jalan syariat. Tinggalkan yang zahir itu. Mana-mana yang zahir yang ada terlibat kepada perkara-perkara yang haram, maka hendaklah ditinggalkan dahulu. Sebab itu jalan syariat awal-awal itu ialah jalan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau orang itu tidak melalui jalan yang pertama tadi, iaitu jalan syariat, iaitu jalan taubat kepada Allah, maka dikatakan bahawa orang itu tidak dapat sampai kepada Allah. Inilah jalan permulaan yang menjalani kepada Allah. Itu jalan yang pertama, jalan pertama. Kemudian selepas kamu meninggalkan yang haram, seperti meninggalkan riba, meninggalkan zina, minum arak, judi dan seumpamanya, tinggal habis, kamu pergi kepada perjalanan yang kedua, iaitu dia panggil adab khidmat, iaitu ibadah. Adab kita ibadat iaitu fana daripada melihat segala tandanya. Maka hati kamu ini fana ini binasa daripada memandang kepada amal. Maknanya seseorang itu apabila dia melakukan ibadah, jangan dia melihat kepada ibadah tadi, tidak melihat pada ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang melakukan amal ibadat, dia tidak mengira-ngira akan ibadat dia, akan ibadatnya, walaupun dia melakukan ibadah yang banyak, tetapi baginya seperti dia tidak ada amal, merasa tidak ada amal, sedangkan dia sudah beramal. Apa yang berlaku pada kita, tak banyak amal tapi merasa sudah beramal.
Sudah merasa beramal, sudah merasa amal itulah yang membawa kepada maknanya seseorang itu jauh kepada jauh dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan ketika mana dia ini ketika mana dia melakukan amal, ketika itu dia ini maknanya sudah tidak melihat lagi kepada amal. Tidak melihat kepada amal, tetapi dia tetap berhajat kepada sekalian amal. Bukan bermakna tidak melihat amal itu dia tidak beramal. Maknanya bukan, tetapi dia ini bergantung dengan, dia masih lagi berhajat pada amal, tetapi walaupun dia berhajat kepada amal, tetapi hatinya sudah tidak lagi memandang kepada amal. Sebab tu orang-orang yang saleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia saleh, amal-amal yang dia lakukan sudah lagi dia tidak ingat, amal yang dia lakukan tidak ingat, di dalam hatinya tidak ada lagi disimpan amalnya. Ada dalam hatinya, tidak lagi diingatkan dia sebanyak sembahyang malam, dia ingat lagi, tidak lagi diingatkan pada amal tadi. Kerana apa? Kerana adab dia dengan Allah Ta'ala dalam melakukan amal itu fana. Apa makna fana? Binasa. Lebuh hatinya daripada mengingatkan segala amal. Sebab itu orang-orang saleh, Al-Imamu Asy-Syafi'i, walaupun dia ini melakukan amal saleh, tetap dia mengatakan bahawa bagaimana aku ingin berjumpa dengan Allah sedangkan aku tidak ada amal. Bukan tidak ada amal, amalnya ada, tetapi dia sudah tidak memandang kepada amal. Kerana adab seorang itu melakukan ibadat, hendaklah dia fana daripada melihatnya amal tadi, melihat akan tandanya. Maka tiadalah memandang ia kepada yang demikian itu. Dia tidak memandang kepada amal dia, walaupun amal dia banyak tadi, melainkan maknanya kepada anugerah Allah Ta'ala, yakni melihat itu semua daripada Allah. Daripada Allah, bukan daripada gagah dia. Dan dikatakan anugerah Allah juga kerana orang wajib atasnya tiada berhajat pada sekalian amal. Orang yang sudah ahli ibadat itu, dia sudah tidak lagi memandang kepada amal dia. Bukan tidak berhajat pada amal dia tetap lakukan, tapi dia sudah tidak lagi memandang. Sebab tu disebut, disebut dalam ayat Al-Quran, wal kalimut tayyibatu wal amalu salih yarfa'u. Kalimah-kalimah yang baik, amal-amal yang soleh diangkat oleh Allah Ta'ala. Kata ulama, apabila amal itu diangkat oleh Allah, maka sudah tidak ada lagi amal itu tersimpan dalam hatinya. Tidak ada lagi amal itu tersimpan dalam hati. Dan ketika mana dia melakukan amal itu, dia tidak mengharapkan apa-apa. Bukanlah kerana amal dia tadi menyebabkan dia ini memandang dia layak masuk syurga, tidak, tetapi dia dengan amal yang dia lakukan itu sebagai jalan dia ini nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menyedari dia hamba Allah. Sehingga Rabi'atul Adawiyah ketika mana dia munajat kepada Allah, dia mengatakan, aku beribadat pada Allah bukan kerana aku inginkan syurga, bukan kerana aku ingin takutkan neraka, tetapi kerana aku hamba-Mu, hamba kepada Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan contoh bahawa beliau sudah fana pada amal dia tadi. Dan adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu seperti bahawa ketahui barang yang bagimu dan barang yang bagi hak Allah Taala. Adapun dia adab dengan Allah, dia tahu, dia mengenal akan dirinya dan dia mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia mengenal akan dirinya, adab Allah Taala, dia dengan Allah Taala. Dan inilah bagi segala orang yang ahli tahqiq, kerana bahawasanya hamba itu apabila mengenal ia barang yang baginya daripada sifat, dia kenal diri dia, adab dia dengan Allah. Apa diri dia? Dirinya fakir, tidak ada apa-apa. Adab dia dengan Allah, merasa fakir, merasa tidak memiliki apa-apa, dhaif, lemah, dhaif, dan merasa dirinya hina dan merasa ini adab dia dengan Allah. Hati merasa lemah, dhaif, hina, dia rasa hina di depan Allah Ta'ala. Dan dia merasa apa dia lagi? Fakir kepada Allah Ta'ala. Itu rasa dia. Dan adapun bagi Allah, dia menyedari bahawa Allah Ta'ala itu ghaniyun, kaya, qawiyun, berkuasa, kuat,
Qadirun, mana Allah kuat, Allah berkuasa. Azizun, Allah Ta'ala itu agung, perkasa. Allah Ta'ala itu sempurna. Itu sebagai hamba, adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika mana dia mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika itu hilanglah akan pergantungan dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Ketika itu dia pun menyedari bahawa dia ini fakir, lemah, dhaif, hina, duduk depan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala itulah yang kaya. Allah Ta'ala tu lagi pada ketika itu tidak ada lagi pandangan pada diri akulah kuat, yang aku boleh angkat takbir ni kerana aku kerana kekuatan aku, tidak. Sehingga dia merasakan bahawa dia tidak dapat dia menggerakkan kecuali dengan izin Allah. Dia tidak akan mampu untuk melakukan amal kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa dan inilah bagi orang yang melihat dia akan kesempurnaan kudrat Allah Ta'ala, bahawasanya barang siapa tiada melihat akan kamalat kudrat. Barang siapa yang tidak maknanya tidak melihat kepada kesempurnaan kudrat Allah Ta'ala, maka dalam makrifat Allah, maka gugurlah ia daripada keadaan yang sempurna. Dia tidak akan dapat kesempurnaan dalam mengenal Allah selagi mana dia melihat akan diri dia. Seorang itu mesti gugur, buang belaka. Gagah hebat, mulia, agung, buang belaka. Tidak ada pada kita, semuanya sudah binasa. Kitanya tidak ada apa-apa, fana, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu di sini diajar pergantungan bukan duduk pada amal, tetapi pergantungan duduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka manusia itu binasa dengan sebab apa? Yang pertama, binasa dengan sebab maknanya boleh jadi dengan sebab ibadah dia. Ibadah dia macam mana? Contoh dengan ibadah, contoh binasanya iblis dengan sebab ibadat dia. Kerana kata ulama, iblis itu ahli ibadat asalnya, tetapi oleh kerana merasa ahli ibadat, maka Allah Ta'ala masukkan iblis ini di kalangan orang yang kufur kerana memiliki merasa. Apa kata iblis ketika mana Allah perintah sujud pada Nabi Adam? Iblis mengatakan ana khairu minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Kenapa? Kerana aku ada amal. Dia merasa dirinya ada amal, amalnya soleh, dia merasa dirinya memiliki amal, maka Allah binasakan dia. Allah binasakan iblis tadi. Maka binasa seorang tadi kerana amal. Ibadat yang kita buat itu boleh menyebabkan kita binasa. Ibadat yang kita merasa kita ahli ibadat itu binasa. Begitu juga kadang-kadang binasa, yang pertama dengan ibadat, yang kedua dengan ilmu. Dengan ilmu. Ketika mana Allah sujud pada Nabi Adam, lalu Allah mengatakan maknanya para malaikat itu sebelum sujud dia tanya, ya apakah sebabnya kau memilih Adam itu menjadi khalifah? Lalu Allah memberitahu kelebihan Adam itu duduk pada ilmu. Maknanya, tapi Allah memelihara malaikat. Apa malaikat kata? Subhanaka la ilma lana, kami tidak ada ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi setelah sudah seseorang itu sudah tidak merasa apa-apa, baru Allah memberi. Tetapi selagi mana merasa aku ini alim, aku lagi soleh, sebenarnya orang yang dirinya merasa dia alim, dia soleh, dia sudah baik, dia jahil dalam perjalanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dilarang kita jangan melihat pada amal. Amal kita jatuh maksiat pun, kita buat taat, jatuh maksiat, rasa takut kepada Allah, harap kepada Allah, mesti kena ada dalam hati kita. Berterusan ya, dalam keadaan begitu. Lalu dikatakan bahawa dan apabila engkau melihat kesempurnaan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain daripadanya, dan hendaklah engkau ketahui bahawa ketahui kehendaknya daripada. Dan inilah kesudahan adab, kerana bahawasanya yang dikehendaki Allah Ta'ala bahawa tiada
minta maaf putus-putus maknanya dan putuslah daripada iradat pada tiap-tiap barang yang didirikan akan nikah daripada tajrid daripada segala sebab. Saya minta maaf kerana hari ini maknanya huraian pun tidak dapat dihurai dengan baik kerana lain putus-putus, kebetulan hujan pula. Jadi insya-Allah lah kita tawakal dulu. Kita tawakuf di sini dahulu, insya-Allah kita akan sambung balik maknanya. Dan ustaz merasa minta maaf banyak-banyak kerana tidak dapat menyampaikan dengan baik, lain pun terlalu putus-putus. Dan apa pun insya-Allah kita sambung malam besok insya-Allah kita sambung, dan diharapkan semua para jemaah dapat bersama dengan ustaz lagi malam besok, boleh. Jadi malam ni ustaz kena berhenti dululah, ustaz tidak mahu insya-Allah kita jumpa malam besok insya-Allah. Terima kasih kepada jemaah yang bersama dengan ustaz, dan ustaz minta maaf banyak-banyak malam ini tidak dapat menyampaikan dengan baik, dan yang paling penting dapat memahami maknanya. Dan insya-Allah apapun ustaz kagum dengan antum semua, walaupun putus-putus lain pun tetap sama-sama menunggu, dan minta maaf banyak-banyak, insya-Allah kita sambung balik. Jadi kesimpulan dia, apa saja kamu buat amal-amal, bergantunglah dengan Allah, minta dengan Allah. Jatuh maksiat pun kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan putus asa dengan Allah, dan Allah Ta'ala suka mendengar rayuan taubat hamba dia. Allah Ta'ala suka, dan Allah Ta'ala akan melihat hambanya yang bersungguh-sungguh nak kembali kepada Allah. Jadi kita semua ini memohon Allah supaya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita. Jadi sekadar ini sajalah, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita bertemu malam besok, insyaAllah. Kalau diizinkan Allah kita buat setiap malam. Kalau ustaz ada apa-apa musyakah, ustaz akan maklumkan. Jadi kita jumpa malam besok, boleh jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah di atas kesalahan, dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, kami ingin meninggalkan maksiat tapi kami tidak berjaya. Ya Allah, kami mohon padamu pertolonganmu. Ya Allah, kami ingin melakukan taat. Ya Allah, tapi kami tidak ada kemampuan. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu. Ya Allah, agar diberi kekuatan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada orang yang mendengar kuliah ini. Ya Allah, walaupun yang menimpa, dan kami harapkan Ya Allah, Engkau mengampunkan akan dosa-dosa kami, dikurniakan kebaikan kepada kami semua. Ya Allah, dan mana-mana yang mendengar kuliah ini, Ya Allah, kami mohon padamu, Engkau tulislah nama-nama mereka semua sekali di kalangan hamba-hambamu yang saleh, dan Kau kumpulkanlah kami nanti bersama dengan para nabi-Mu, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, insya-Allah. Moga-moga malam besok dapat disampaikan dengan baik. Moga-moga kita akan terus bertemu. Diharapkan Allah memberi kebaikan kepada kita, mengampunkan akan segala dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.